Surah Al-Alaq, asal turunnya suruhan Tuhan untuk membaca. Jadikan buku teman setia agar bertambah ilmu di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Faizah Ahmad Khairi. Pada hari ini saya ingin membuat satu resensi buku. Okey, buku yang saya pilih adalah buku yang bertajuk Ustazah Kadif, Guru Bahasa Inggeris Ajar Bahasa Arab. Okey. Buku ini ditulis oleh Aida Haniza Abdul Wahab. Penerbitnya pula ialah UC Indah Resources. UC Indah Resources Medan Berhad. Okey, dan cetakan pertama buku ini adalah pada bulan Ogos tahun 2021. Okey, buku ini mengandungi sebanyak 247 halaman bercetak. Okey, dan mengandungi 10 bab. Okey, jadi buku ini boleh didapati di pasaran dengan harga RM30. Okey, jadi saya akan menceritakan apa yang menarik tentang buku ini. Okey, setelah saya baca buku ini. Okey, buku ini menceritakan tentang kisah hidup penulis sendiri, iaitu Ustazah Aida Haniza, okey, ataupun kita panggil sebagai Ustazah Kadif, ya, kerana beliau merupakan seorang graduan undang-undang dari Cardiff University, okey, dan juga merupakan seorang pemegang ijazah sarjana TESOL, okey. Jadi bagaimana ceritanya? Penulis ini menceritakan bagaimana dari asalnya dia tidak begitu membuka mata, ya, tentang penguasaan bahasa Arab, tentang kepentingan untuk menguasai bahasa Arab. Okey, dia hanya memandang enteng sahaja dan belajar secara acuh tidak acuh, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, asalnya beliau mempelajari bahasa Arab asas semasa beliau berada di TKC, iaitu Tunku Kursyah College. Okey, tetapi hanya belajar sekadar kerana mata pelajaran itu diwajibkan untuk dipelajari dia semasa di alam persekolahan, ya. Jadi bagaimana ceritanya, macam mana dia boleh mempelajari bahasa Arab dengan lebih mendalam? Okey, ceritanya apabila beliau bertemu jodoh, okey, pada tahun 1965 dengan suaminya, iaitu Ustaz Ahmad Shazili. Okey, Ustaz Ahmad Shazili ni kita kenal, lebih kenali sebagai Ustaz Shazili KLCC. Okey, kerana beliau pernah menjadi imam di Masjid Syakirin KLCC, ya. Okey, jadi di antara asbab penulis mempelajari bahasa Arab ini ialah kerana beliau terpaksa mengikut suaminya pada ketika itu, okey, pada masa awal berkahwin, untuk menyambung belajar di Qaahirah, Mesir. Okey, jadi apabila berada di situ, pengalaman berada di situ membuatkan penulis merasa teruja untuk mempelajari bahasa Arab kerana terpaksa berkomunikasi dengan warga setempat. Okey, tak boleh nak cakap apa-apa, nak cakap bahasa lain, sebab bahasa Inggeris pun tak boleh, sebab kebanyakan penduduk Mesir hanya mahir ataupun boleh bercakap bahasa Arab saja, ya. Jadi penulis mengakui, ya, okey, dalam cerita ni, dalam buku ni, dia berhadapan konflik untuk menuturkan bahasa Arab ni secara baku ataupun bahasa Arab Fusha, okey, ataupun bahasa Arab Ammiyah. Bahasa Arab Ammiyah adalah bahasa Arab pasar, ya. Okey, macam kita lah, kita pun ada bahasa Melayu baku, ada bahasa Melayu pasar, kan. Okey, kerana majoriti hampir penduduk di Mesir itu tidak menggunakan bahasa Fusha di dalam perbualan seharian. Okey, kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa formal, okey, dan hanya dipelajari, hanya disebut ataupun dibaca ketika mempelajari Al-Quran ataupun kitab-kitab agama sahaja.
Jadi kebanyakan warga tempatan memandang rendah kepada orang luar ataupun sesiapa sahaja yang bercakap dalam bahasa Arab formal ataupun bahasa Arab Fusha. Okey. Jadi contohlah macam di Mesir kan. Kalau di Mesir, kalau bahasa Arab biasa yang kita belajar, okey, bahasa Arab Fusha yang kita belajar, kopi kita panggil kohwah. Kohwah. Okey, qaf ha waw ta marbutah. Okey, tetapi orang Mesir menggantikan huruf qaf itu kepada huruf hamzah. Jadi kohwah jadi ahwah. Okey, sebutannya jadi berlainan sedikit. Okey, begitu juga dengan negara lain. Okey, macam contoh negara Saudi. Okey, kalau huruf qaf tu ditukar kepada bunyi ga. Okey, jadi apabila contoh nak sebut qahwah, kopi jadi gahwah. Okey, jadi banyak dialek yang berbeza di sini. Okey, jadi macam itulah juga seperti kita di Malaysia. Okey, contoh orang Selangor, orang KL kita sebut air. Okey, tapi orang Kedah sebut apa? Orang Kedah sebut ayak. Okey, dan orang Perak pula sebut apa? Orang Perak sebut ayo. Okey, jadi kita raikan kepelbagaian dialek bahasa di situ. Okey, jadi apabila saya membaca buku ini, saya rasa buku ini sangat-sangat menarik. Okey, dan antara kelebihannya dalam buku ini ialah penulis menceritakan tentang kehidupannya dalam mempelajari bahasa Arab. Okey, sehinggalah beliau mampu mengajar semula orang lain untuk belajar bahasa Arab. Okey, sekarang ni penulis ni aktif mengajar kelas bahasa Arab di sekitar masjid-masjid di sekitar Shah Alam dan juga secara dalam talian. Okey. Kedua, kelebihan buku ini ialah penulis banyak memberikan tips untuk kita bagaimana untuk kita belajar bahasa Arab. Okey. Jadi ini dapat membangkitkan semangat dan motivasi kepada kita untuk cuba mempelajari bahasa Al-Quran. Kerana bahasa Arab ni bukanlah hanya untuk ustaz dan ustazah sahaja, tetapi juga kerana kita adalah seorang Muslim. Okey, jadi kita wajib belajar bahasa Arab kerana kita hendak belajar bahasa Al-Quran. Okey, dan juga kelebihan yang ketiga saya tengok dalam buku ini ialah penulis ini memberikan pelbagai ilmu dan tips untuk bertutur dalam bahasa dialek Amiyah ataupun bahasa pasar Arab. Jadi kalau kita pergi melancong ke Mesir ataupun negara-negara di Arab sana, kita boleh sebersedikit kita boleh bercakap bahasa Amiyah dengan warga tempatan di sana. Okey, dan kekurangan pula saya tengok dalam buku ini, dari segi penceritaannya tak ada kekurangan. Okey, cuma dari segi paparannya dalam buku ini, okey, kalau kita tengok dalam buku ini ya, kebanyakannya hanyalah cerita sahaja ya. Cerita sahaja, tiada gambar. Okey, jadi kalau ada gambar tu mungkin adalah lebih menarik untuk kita membaca sambil kita boleh membayangkan kehidupan penulis di Mesir pada waktu itu. Okey. Jadi itulah sedikit tentang buku Ustazah Kadif, Guru Bahasa Inggeris Ajar Bahasa Arab. Okey, saya rasa semua penonton di luar sana bolehlah cuba mencari buku-buku ini di kedai-kedai buku ataupun secara online, kerana buku ini sangat menarik untuk dibaca. Bahasa penceritaannya santai dan sampai ke dalam hati. Tahniah kepada penulis iaitu Ustazah Aida Haniza Abdul Wahab. Okay. Jadi sebelum kita mengakhiri bicara, izinkan saya mengungkapkan sebuah pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Baik, dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia.
cintaku